Hai, Assalamualaikum. Kembali kita ke video pembelajaran yang seterusnya untuk tajuk pembezaan UMT 2122. So, dah tengok video, extra video saya sebelum ni. So, macam mana? Dah boleh imagine ataupun dah boleh kenal pasti kaedah apa yang sesuai untuk soalan jenis macam ni? Okay. Katakan, bukanlah, kita review balik lah. Kalau mungkin ada orang yang dah tengok video, extra video saya sebelum ni, a few days back kan, dia dah tak ingat sangat. Okay, kita review balik. Okay, kalau jumpa apa yang saya kata, kesimpulannya apa yang saya kata pada video extra tu, kalau jumpa soalan Y sama dengan U kuasa N, di mana U adalah apa-apa polinomial dan N pula adalah integer. Integer ni positif integer ke negatif integer ke, macam 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tapi untuk kes ni kita ambil 2 ke atas lah, 1 tak ada. Ada 3 kaedah yang boleh kita guna untuk menyelesaikan soalan pembezaan. Yang pertama saya kata kaedah kembang dulu, kemudian bezakan. Okay. And then saya ada kata, ini nama ni saya letak sendiri tau. Supaya kita, bila awak ingat, awak tahu kena buat apa. Kembang dulu. Okay. So, kaedah kedua saya namakan kaedah 3 plus 1 steps. Di mana 3 step pertama ni adalah step biasa pembezaan, iaitu kuasa bawa ke depan salin semula dan kuasa tolak 1. Dan plus 1 extra step ni adalah step bezakan dalam kurungan. Okay. So, dan untuk kaedah ketiga adalah, ni kaedah betul nama dia ni, bukan saya reka-reka. Kaedah petua rantai. Okay. Kaedah petua rantai, dia ada formula dia yang tersendiri, iaitu dy per dx. Dah hafal ke belum? Saya cakap, macam mana nak hafal? Dy per dx, tulis macam ni. Satu kat atas, satu kat bawah. Kan, sama dengan ni. And then, selitkan dengan du. Okay. So, kaedah, kalau tak dapat ni apa dia ni, maksudnya awak tak tengok lagi video extra saya tu. Okay, tengok dulu, pergi tengok. Kejap. Okay. Kalau dah tengok, get back to the questions. Praktis kendiri 6, kita ada beberapa soalan yang sesuai untuk kita pilih antara 3 kaedah ni. Tapi kalau kita analisis soalan, soalan A, kuasa 5, kuasa 8, kuasa 7. Soalan D kuasa 8, ni kuasa 4. Yang ini, kuasa 5 tapi dia kat bawah, dia bahagi. So, kuasa berapa ni? Kalau dia tak ada kat bawah, kalau kita bawa naik atas. Kuasa negatif 5. So, tak ada soalan yang sesuai kita buat kaedah 1. Sebab kaedah 1, macam saya cakap kat video, previous video, extra video, sesuai untuk kuasa 2. Sebab kalau kuasa 3, awak nak kembangkan, it takes a very long time. Kalau kuasa 8, 5, 7, very, very long time. So, sangat tak sesuai guna kaedah 1. So, kaedah alternatif adalah kaedah 2 dengan kaedah 3 kan. So, kita try lah buat soalan 1A. Soalan 1A ni, soalan dia Y sama dengan dalam kurungan X kuasa 3 tambah 3 kuasa 5 kat luar. Okay. Let's go to the question A. So, apa yang saya tulis ni, better awak make sure awak salin dalam modul. Tak nak nanti naik cuti kosong modul. Saya minta maaf, saya takkan ulang apa yang saya dah terangkan dekat dalam video YouTube. So, better tengok video dan isi, lengkapkan modul. Okay. Nak guna kaedah mana? Kaedah 1 tak sesuai sebab kuasa 5. Takkanlah kita nak kembangkan 5 kali. Kan, nak darab 5 kali. So, saya nak buat kaedah 3 plus 1 atau kaedah petua rantai. Tapi saya buat kaedah petua rantai dulu. Walaupun saya tak berapa minat kaedah petua rantai, tapi kita cuba. So, untuk kaedah petua rantai, the first thing awak kena
Buat ni. Tulis ayat ni. Jangan tak tulis. Katakanlah U sama dengan X kuasa 3 tambah 3. Katakanlah dalam kurungan ni adalah U. Macam tu maksud dia. Tapi tulisannya macam ni. Katakan U sama dengan X kuasa 3 tambah 3. Maka Y kita adalah bukan lagi X kuasa 3 tambah 3. U kuasa 5. Penting tau ayat ni. Bukan penting sebab ada markah. Penting sebab kita nak let orang tahu yang kita assume dalam kurungan ni adalah U. Orang yang baca jawapan kita tahu. Oh, rupanya penulis ni menggantikan nilai dalam kurungan sebagai sebutan U dalam sebutan U. Macam tu. Okay. And then, so 4 perkara penting untuk kita buat selepas buat ayat ini adalah kita susun U sama dengan X kuasa 3 tambah 3 dekat belah kiri, and then awak jarakkan sikit, awak susun Y sama dengan U kuasa 5 on the right side awak, kan? Macam ni. And then, kita ada 2. Kita akan ada 4 perkara. And then, DU per DX. Okay, kita bezakan persamaan U sama dengan X kuasa 3 tambah 3. Kenapa DU per DX? Sebab kat sini U kat belakang X. Depan U belakang X. So that dia DU per DX. Okay, kita start bezakan. X kuasa 3 beza dapat 3X kuasa 2. 3 beza dapat 0. Tak tulis tak apa. Okay, settle. And then the last one yang kita perlu lengkapkan adalah dy per du. Kenapa dy per du? Sebab on the left side ni kita ada y and on the right side kita ada u. So bezakan dy per du, u kuasa 5 kita beza dapat 5 bawa ke depan, u kuasa 4. Settle. So ada 4 perkara. 1, 2, 3, 4. So ini step pertama buat ayat ni. Step kedua cari 4 ni. And then step yang lastly adalah kita ada formula kan tadi saya cerita kat atas. Untuk buat kaedah putus rantai kita ada formula dy per dx sama dengan dy per dx ni lah kita cari pembezaan tu. Okay, you all buat 2 garis macam ni. Okay, kat sini dy, kat sini dx dan selitkan du. Okay, boleh. And then kita susun lah. So sekarang aim kita nak cari dy per dx. Mana dy per du? Cari. Mana dy per du? Oh, ini dy per du kita. So letaklah kat sini 5u kuasa 4 darab dengan du per dx. Mana du per dx kita? Oh, kat sini du per dx. So darab dengan 3x kuasa 2. Betul. Okay, darab. Nombor dengan nombor boleh darab. So dia dapat 15 x kuasa 2 u kuasa 4. Okay. Dah siap. Ya ke dah siap? Okay, pembezaan memang dah siap. Tapi kena ingat u tu kita anggap dia macam pengganti kepada x kuasa 3 tambah 3 tadi kan awal-awal ni ayat pertama tu. Ni lah. Katakan u ni. So kita tak bolehlah bagi jawapan kita dengan u sebab itu bukan nilai sebenar, bukan sebutan sebenar. So apa susah? Just ganti je u tadi adalah x kuasa 3 tambah 3 kuasa 4. Ganti saja dengan nilai sebenar. U ni, nilai sebenar dia ni. Ganti semula sebab kita tak bagi jawapan dalam bentuk u sebab u tu bukan nilai sebenar. Bagi jawapan dalam nilai dia yang sebenar. Siap. Okey. So ini adalah kaedah petua rantai. Okey. Senang je kan dia sebenarnya tak susah. Kenapa dalam video sebelum ni saya cakap saya tak prefer? Cuma sebab dia panjang tu je. Bukannya sebab susah sangat. Okey. Boleh? Mungkin ada yang suka kan buat petua rantai. Okey, boleh teruskan. Okey, sekarang kita nak buat soalan B pula. Soalan B, kita tukar warna pen hijau. Jarang buat hijau ni. Okey. So, saya boleh scroll. Kalau nak tak sempat lagi tengok yang atas tu, boleh lah. Rewind kan video. Bagus kan?
tengok video, boleh rewind, boleh repeat banyak kali. Boleh fast forward. Okay, soalan B. Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x kuasa 8. Okay. So this time, disebabkan soalan kata cari dy per dx bagi setiap yang berikut, and then dia tak sebut nak guna kaedah petua rantai atau sekian-sekian kaedah. Sekali kita lah kan nak guna kaedah apa, betul tak? So kali ni saya nak buat kaedah 3 plus 1 step. 3 plus 1 steps. Ni nama saya sendiri tau. Kalau awak cerita dengan budak kelas lain mungkin dia tak tahu step ni namanya apa. Mungkin nama lain cikgu dia bagi. Ataupun cakap kaedah biasa. Okay. So, 3 step yang pertama adalah kuasa bawa ke depan, salin semula soalan, kuasa tolak 1, and then plus 1 step yang keempat tu, step yang terakhir tu adalah kembangkan, bezakan dalam kurungan. So, let's see macam mana nak buat. So, y sama dengan, dy per dx. Kita nak bezakan kan? Okay. Kuasa bawa ke depan. Salin semula persamaan yang ada. Kuasa tolak 1. Terus dah saya buat, tak payah tolak 1 lagi. 7, 8 tolak 1. Dan the final step or the plus 1 step adalah bezakan dalam kurungan. So, in this case, 2x kuasa 2, beza dapat 4x. Tambah 3x, beza ni, 3x ni, beza dapat 3. So, siap. Tak perlu kembangkan. Kalau kembangkan dia jadi, kita kan kalau jawapan maths, kita nak the paling simple yang boleh kan? Simplify kan? So, ni lah. Kita dah simplify lah ni. Kalau kembang dia jadi serabut. Kan kalau darab jadi serabut. Inilah jawapan akhir. So, senangnya step 3 plus 1 ni. Kan? Okay. Kalau siapa yang suka kaedah petua rantai, awak try buat and then awak mesti dapat jawapan sama dengan ni. Okay? Okay. So, saya nak buat soalan C pula. Soalan C, apa soalan dia? Saya tengok dalam modul soalan dia, malah nak scroll ke atas. Y sama dengan dalam kurungan 2 tolak X kuasa 3 tutup kurungan kuasa 7. Tak best lah, pen hijau tak minat lah. Ini dekat muka surat, soalan ni dekat muka surat 22 tapi kita dah masuk muka surat 23 sebab ruang jawapan dekat muka surat 23. Okay, so ini soalannya and saya decide nak buat kaedah 3 plus 1 sebab pendek. Nak buat petua rantai, buatlah. So, dy per dx sama dengan 7. 7 bawa ke depan, salin semua. Tolak. Salin semula persamaan. Kuasa tolak 1, tinggal 6. Dan bezakan dalam kurungan. Yang nak beza dalam kurungan ni, 2 jadi kosong. Negatif x kuasa 3, dia jadi apa? 3 bawa ke depan, dia jadi negatif 3 x kuasa 3 tolak 1, 2. Okay. Okay. So, disebabkan 7 dengan negatif 3x kuasa 2 ni, dia satu sebutan dengan satu sebutan kan? So, jadi kita kena darab. Tak macam tadi. Kenapa saya tak darab tadi? Yang ini, kalau darab 8 kena darab dengan 4x kuasa 3. 4x. 8 kena darab dengan 3. Kita kembangkan. So, tak sesuai. So, yang ini disebabkan satu sebutan, kita boleh darab. So, 7 darab negatif ini dengan ini. 7 darab negatif 3, negatif 21. X kuasa 2. 2 tolak X kuasa 3. Kuasa 6. Ni 3 tau. Siap.
Okay, simple kan? 3 plus 1 step. Nak tunjuk ke? Petua rantai. Okay, kita cubalah. Sebab ruang pun ada lagi. Kita cuba petua rantai. Okay. Sekarang saya nak buat petua rantai. Petua rantai bukan kalau awak tak suka, bukan bermaksud awak tak boleh, awak kena abaikan tau. Petua rantai formula dia tu penting. Kena tahu formula. So, saya tulis kat sini. Kalau y sama dengan un, dia punya dy per dx dia adalah penting. Dah hafal ke belum? Tak semestinya tak suka buat, tak ambil tahu, kena ambil tahu. So, dy dengan dx atas bawah, selit dengan du. Okey. Kita mula. So, soalan yang sama. Okey, y tak perlulah. Okey, so step pertama. Katakan ni soalan ni. Katakan u sama dengan 2 tolak x kuasa 3, maka y sama dengan u kuasa 7. Okey, ni step pertama. Step kedua, buat 4 perkara. U sama dengan 2 tolak x kuasa 3 susun belah kiri, belah kanan y sama dengan u kuasa 7. And then ni du per apa? Teka. Du per dx. Sebab ini depan u, belakang x. 2 akan jadi kosong, tak tulis tak apa. Negatif x kuasa 3 dia akan jadi negatif 3 bawa ke depan ni. 3 belakang bawa ke depan. X kuasa 2. Dy per du adalah u kuasa 7. Bezakan dapat 7 u kuasa 6. And then masuk dalam formula. Dy per dx sama dengan. Okay, formula dia dy per du. Mana dy per du kita? This one. So 7u6. Darab dengan du per dx. Mana du per dx kita? This one. Negatif 3x kuasa 2. Okay, 7 dengan negatif 3 boleh darab. X kuasa 2, u kuasa 6. Okay, 7 darab negatif 3, x kuasa 2. Saya susun x dulu. Lepas tu baru susun u kat belakang. And then, macam saya cakap tadi, kita tak boleh tinggalkan u sebagai jawapan akhir. Sebab u tu kita tadi kita gantikan je. Kita kena bagi dia balik jawapan asal. So, u kita adalah 2 tolak x kuasa 3. So, ganti semula. 2 tolak x kuasa 3 kat luar kuasa 6. Okey, kalau siapa yang tak nampak ni. U ni kita ganti dengan original nilai sebenar dia. And then siap lah. Siap kan? Sama tak jawapan? Sama tak jawapan dengan kaedah 3 plus 1? Sama, alhamdulillah. Okay, so maksudnya tak ada masalah. Pilih dua kaedah tu, nak suka yang mana, dua-dua akan memberi jawapan yang sama. Yang pasti tu. Cuma awak pilih awak suka yang mana, awak prefer buat yang mana. Kalau saya, obviously saya suka 3 plus 1 step. Awak tengoklah, pendek saja jalan kerja dia. Tapi bukan bermaksud awak tak perlu ambil tahu petua rantai ni, formula ni sangat penting. Okay. Okay. Nak buat ke soalan ni? Tak payahlah, saya nak buat soalan last. Soalan DE, you all buat sendiri. Soalan last tu, F tu. Ada ruang F. Okay, so sekarang saya berada di muka surat 24 untuk ruang jawapan F ya. Sebab D dengan E you all buat sendiri. Okay. Soalan F berbunyi, cari dy per dx bagi y sama dengan 1 per 5x kuasa 3 tambah 2 kuasa 5. The problem adalah kuasa 5 tu berada di bawah. Kan? Sebelum ni kita cuma buat dia kalau dia berada kat atas kan. Ini sekarang bahagi. So dia berada kat bawah.
So the first thing first adalah ubah soalan. Ubah soalan kepada 5 tu kena buat naik atas. So jadi 1. Bila bawah ni nak buat naik atas, kuasa berubah menjadi negatif. Simple je. Salin je semula sama. Kuasa kat luar ni je jadi negatif. Bukan kuasa kat dalam ni sama Kuasa kat luar je jadi negatif. So 1 darab dengan apa-apa pun dapat 1 kan. 1 darab apa-apa pun. So tak perlu tulis 1. So Y kita sebenarnya adalah 5X kuasa 3 tambah 2. Negatif 5. Take note, kuasa kat luar saja yang bawa ni atas dia jadi negatif. Kuasa dalam kurungan tidak berubah. Okey. So, soalan kita sekarang ni, Y sama dengan, kita dah tukar dia bawa ni atas. Okey. So, jangan risau. Sama je. Cuma dia negatif. Tu je. So, this time saya nak buat kaedah 3 plus 1 step. Kaedah 1 tadi tak sesuai yang kembang tu tak sesuai So kita ada pilihan nak buat kaedah 3 plus 1 steps ataupun nak buat kaedah putus rantai. So this time kita buat kaedah 3 plus 1 step. So dy per dx sama dengan kuasa bawa ke depan. Salin semula persamaan. Kuasa tolak 1. Dan plus 1. Formula plus 1 ni maksudnya bezakan dalam kurungan. So 3 darab 5, 15. X kuasa tinggal 2. Tambah 2. Jadi kosong kan? Beza kan? So dah tak ada apa-apa. Ini dengan ini boleh darab. Ini satu sebutan, ini satu sebutan. Kita boleh permudahkan dengan darab. So dapatlah negatif 5 darab 15. 75. Betul tak? 15, 30, 45, 60, 75. X kuasa 2. Negatif 5 tolak 1. Siap. Okey, ataupun siap tau ni, siap. Ataupun kalau pada mana-mana yang tak suka tulis jawapan dalam bentuk negatif, kuasa negatif, awak boleh transfer soalan macam ni. So, buat jadi bahagi, so automatik kuasa jadi positif 6. Okey. So, kalau tak ada apa-apa, kalau ada apa-apa soalan, boleh komen ataupun PM WhatsApp saya atau WhatsApp dalam grup. Kalau ada yang tak faham ataupun terlalu laju, you all boleh rewind, boleh repeat balik tengok ataupun boleh tanya saya secara personal. Okay, bye-bye.